Assalamualaikum. Hai dan salam sejahtera. Okey, saya Cikgu Syarul. Hari ini saya akan kongsikan kepada semua rakyat Malaysia bagaimana teknik membuat pendahuluan yang baik. Untuk dapatkan A+ yang terbaik, kita boleh gunakan pelbagai kaedah. Okey, mari kita saksikan. Ku akan menjagamu selama hidupku ini. Ku kan tetap di sampingmu. Dari ini kita belajar lagi PAK 21 pembelajaran abad ke-21 bahasa Melayu. Okey, pada hari ini saya akan mengajar anda cara atau teknik buat pendahuluan karangan. Okey, teknik ni mudah untuk dapatkan A+. Okey, jadi saya harap perkongsian pada hari ini boleh menambah pengetahuan anda semua, pelajar-pelajar, murid-murid semua, bagaimana teknik membuat pendahuluan yang mantap dan mudah. Okey, apabila kita membuat pendahuluan yang mudah dan mantap, maka kita boleh menarik hati pemeriksa dengan minat. Dan maksudnya bila menimbulkan minat, secara otomatik pemeriksa sudah tertarik dengan karangan kita dan mudah memberikan markah. Okey. Tapi sebelum tu yang paling penting adalah pendahuluan boleh dihafal. Jadi teknik yang saya akan ajar kepada anda semua ada 10 teknik dan kita bagi contoh dalam 5 contoh untuk menjadikan murid-murid semua lebih mahir dan pakar dalam membuat pendahuluan. Ingat, pendahuluan boleh dihafal. Okey, saya ingatkan pendahuluan perlu dihafal. Okey, ikut tema-tema tertentu kita boleh masukkan mana-mana pendahuluan yang mantap. Okey, di sini berikan 10 contoh pendahuluan yang mantap. Mana tahu ada antara semua ni yang adik-adik boleh manfaatkan. Okey. Pertama, kita gunakan lirik lagu. Lirik lagu boleh dimasukkan dalam pendahuluan karangan. Banyak lirik lagu yang murid-murid semua hafal, boleh masukkan dalam bahasa Melayu. Tapi pastikan ianya lirik bahasa Melayu Malaysia. Jangan masukkan Indonesia ataupun lagu bahasa Inggeris. Okey, ini contoh pendahuluan satu ya. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Jika engkau minta satu dunia, akan aku coba. Ku hanya mampu jadi milikmu, pastikan kau bahagia. Dan kutuk ya. Kita cuba nyanyi. Okey. Petikan rangkap lagu Teruki di Bintang, nyanyian Yuna menggambarkan pengorbanan seseorang kepada orang yang dikasihi. Hal ini boleh dikaitkan dengan pengorbanan ibu bapa terhadap anak-anak untuk memastikan anak-anak menjadi orang yang berjaya. Biarpun ibu bapa terpaksa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, untuk memastikan anak-anak di landasan yang betul menjadi remaja yang berwawasan. Oleh itu, maksudnya dalam garisan ni bolehlah masukkan tajuk soalan. Asal berkaitan dengan ibu bapa kasih sayang, boleh gunakan pendahuluan ni. Mudah kan? Maksudnya dalam otomatik kita sudah dapat berapa patah perkataan dalam ni. Okey? Jika menggambarkan, kita menggunakan lirik lagu. Macam-macam lirik lagu boleh kita gunakan. Boleh gunakan ataupun apa-apa lirik yang anda rasa sesuai. Okey, pendahuluan kedua. Pendahuluan kedua boleh gunakan pantun. Contohnya, dahan melantur tersekal luruh, jatuh di perdu menimpa batu. Biar guntur menghambur geruh, semangat berpadu, warga bersatu. Bersatu bertambah mutu. Cubit paha kanan, paha kiri pun terasa juga. Amalan bekerjasama, bertolak ansur dan sentiasa bersimpati terhadap nasib malang yang orang lain sudah menjadi budaya rakyat Malaysia. Apabila timbul isu, masukkan isu yang dalam soalan. Sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, sudah tentu kita akan menyokong usaha yang dijalankan oleh pihak kerajaan. Sehubungan itu, kita mengharapkan kerajaan mengadakan masukkan apa yang sesuai. Maksudnya pendahuluan ini pun sangat mudah kan?
berkenaan dengan perpaduan, berkenaan dengan bersatu padu rakyat Malaysia, kerjasama. Okey, kita pergi ke pendahuluan yang ketiga. Ini tentang sejarah. Okey, sejak kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka kepada Portugis pada tahun 1511 yang kemudian menjajah selama 130 tahun, diikuti Belanda 183 tahun, disusuli Inggris 117 tahun, dan kemudian pendudukan Jepun 4 tahun seterusnya. Sekali lagi Inggris 12 tahun sehingga kemerdekaan negara pada tahun 1957 yang mengambil masa 446 tahun. Rakyat tanah Melayu ketika itu hidup terumbang-ambing mengikut percaturan kuasa asing. Bagi mereka yang dijajah, sesuatu yang nyata ialah mereka kehilangan maruah, martabat diri dan bangsa mereka. Namun, sejak akhir ini, kaitkan dengan tajuk karangan ini ada tentang apa-apa yang berkaitan dengan perpecahan, apa-apa yang berkaitan dengan perpaduan, boleh masukkan. Sebab dalam pendahuluan ketiga ini dia melambangkan bagaimana susah payah masyarakat orang-orang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan daripada penjajah. Okey, bukan disebabkan kecuaian kita, pergaduhan sesama sendiri, perpaduan itu terpecah. Okey, ini boleh masukkan ya. Kita tengok pendahuluan yang keempat. Ini pun tentang kemerdekaan. Teriakan keramat merdeka sebanyak 7 kali oleh putra Sultan Kedah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Aj di Stadium Merdeka pada tanggal 31 Ogos 1957 menandakan negara kita bebas daripada cengkaman penjajah selama 446 tahun. Sejak beliau memimpin negara, tanah Melayu kemudian ditukar kepada Malaysia pada tahun 1963. Negara terus menuju pembangunan yang pesat. Negara kemudiannya dipimpin oleh anak kuatan berjiwa besar iaitu Tun Abdul Razak, Tun Usin On, Tun Mahathir Mohamad, Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, dan kini sekali lagi Tun Dr. Mahathir Mohamad. Keruntuhan Kota Melaka telah didirikan Putrajaya. Kini, kaitkan dengan tajuk ini boleh tentang kemajuan yang dicapai oleh Malaysia. Okey, apa-apa yang berkaitan. Nampak kan? Pendahuluan dia sangat mudah. Pendahuluan yang kelima. Tepat jam 21.21 tanggal 10 Oktober 2007. Rabu 28 Ramadan 1428 Hijrah. Terakam dalam sejarah apabila angkasawan pertama negara Dr. Sheikh Muzaffar Syukur 35 tahun berjaya ke angkasa. 46 tahun 6 bulan sesudah Yuri Gagarin berada di ruang angkasa lepas selama 1 jam 48 minit dengan sekali pusingan melingkari orbit bumi di atas kapal Vostok 1. Tidak siapa boleh menidakkan betapa kejayaan angkasawan pertama negara menjadi kebanggaan kita sekaligus melonjakkan nama Malaysia di arena antarabangsa. Walaupun rakyat Malaysia berjaya menerokai angkasa lepas, namun ini tentang teknologi, tentang sains dan inovasi, boleh masukkan. Kaitkan dengan tajuk. Maksudnya pendahuluan kita sudah terangkan tentang kecanggihan teknologi, kehebatan seseorang sampai ke bulan kan. Okey, tengok yang mana kamu rasa boleh hafal. Okey, yang keenam, ini berkenaan dengan hadis-hadis Nabi ataupun sejarah-sejarah Nabi, boleh masukkan. Okey, contoh dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Belum sempurna iman seseorang kamu sebelum mencintaiku melebihi daripada cintanya kepada anaknya, kepada bapanya dan kepada manusia semuanya." Hadis tersebut mengingatkan akan perlunya kita mengasihi keluarga dan kepada manusia seluruhnya. Hal ini bermakna jiran tetangga dan juga masyarakat berperanan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah yang wujud. Apabila timbul isu, kaitkan dengan soalan, kita perlu melibatkan masyarakat, contoh menanganinya. Okey, nampak kan macam mana dalam pendahuluan ini menerangkan
tentang sifat kasih sayang, bersatu padu. Okey. Ini pendahuluan yang ketujuh. Kita boleh gunakan lagu-lagu Sudirman, kan? Lagu-lagu yang berkaitan dengan ayah dan ibu, macam mana? Contoh. Ayah dan ibu, ayah dan ibu, itulah permulaan kami dapat melihat bulan dan matahari. Hai, yang dikurniakan dari ilahi. Hai, ayah dan ibu, ayah dan ibulah mesti dihormati. Itu contohlah lagu Sudirman. Lirik lagu di atas telah didendangkan oleh Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Menerusi lirik lagu itu, kita didendangkan dengan pengorbanan ayah dan ibu yang tiada batasannya. Kita juga dididik menjadi manusia yang tahu menghormati orang yang banyak berjasa kepada kita. Namun, ini boleh kaitkan dengan mungkin anak-anak ini telah melupakan jasa ibu bapa, warga tua, melupakan pengorbanan orang terdahulu. Dia boleh kaitkan. Mudah kan? Mau dapatkan pendahuluan yang mantap. Pendahuluan. Ini kalau kita gunakan pantun 2 rangkap. Contoh. Siri junjung, siri pinang, siri kami susun bertingkat. Adat dijunjung, pusaka dikenang, bangsa berbudi, hidup muafakat. Sri junjung, siri pinang, siri kuning diberi nama. Adat dijunjung, pusaka dikenang, hidup berbudi, muafakat bersama. Berdasarkan rangka pantun di atas, sudah jelaslah kepada kita bahawa masyarakat kita mengamalkan sikap bermuafakat ketika menjalani kehidupan seharian. Pada waktu yang sama, adat terus dijunjung dan amalan berbudi terus dipertahankan. Oleh itu, kaitkan dengan tajuk yang tentang masyarakat, perpaduan. Banyak sekarang ni penting kan tajuk-tajuk begini kan. Mungkin banyak pantun lain lagi yang murid-murid semua lebih mahir, boleh masukkan. Pendahuluan 9, kita gunakan bunga popi. Dari darah, dari nana yang punah di tanah, rangka manusia kehilangan nyawa disambar senjata. Hasil manusia gila perang membunuh mesra. Bunga merah berkembang indah, minta disembah. Rangkap di atas merupakan petikan daripada sajak Bunga Popi, karya sastrawan negara Datuk Dr. Osman Awang. Penyair memaparkan gelodak jiwa manusia yang tiada nilai-nilai kemanusiaan sehingga akan sanggup berbunuhan. Sehubungan dengan hal itu, kita berasa bangga kerana Malaysia terus aman dan rakyatnya dapat menjalani hidup dengan bahagia. Namun, kebanggaan kita akan mencair apabila memikirkan sikap, kaitkan dengan tajuk tentang perpecahan, pergaduhan, kan? Boleh. Selain daripada Dandan Setia, Siti Zawiyah, Siti Zubaidah, kita boleh gunakan nada lain. Yang penting kita hafal dia punya ni kan, Bunga Popi ni. Yang terakhir, pendahuluan 10 ni sangat popular. Setiap tahun murid-murid pasti akan dengar kan. Ini adalah sajak Guru Oh Guru. Pendahuluan dia punya sajak kan. Contoh. Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Pendek saja ambil 4 baris saja. Orang lain berburu di hutan rimba, tetapi anehnya ada yang berburu di padang yang datar. Orang lain berburu mendapat rusa, tetapi berburu padang datar mendapat belalang. Orang lain berguru untuk mendapat ilmu, bukan belajar sendiri yang akhirnya tidak memperoleh apa-apa yang diingini.
Seperti dikatakan, bagai bunga kembang tak jadi. Pantun di atas menegaskan akan pentingnya kesungguhan kita berusaha untuk berjaya. Macam murid-murid semua lah. Kalau mau berjaya, perlu berburu di mana? Maksudnya usaha lebih. Ramai orang mau usaha yang cepat, seperti berburu ke padang datar, padang yang rata. Memanglah dapat belalang. Tapi kalau kita pergi yang lagi susah, di hutan apa semua, kita akan dapat rusa. Contoh begitu kan. Jadi maksudnya untuk berjaya bukan perlukan sesuatu yang mudah, perlu pengorbanan susah payah. Jadi boleh gunakan lain ini ya. Tapi di sini saya akan terangkan serba sedikit tentang bagaimana untuk pendahuluan menggunakan teknik seorang tokoh. Okey. Pendahuluan setiap perenggan boleh dihafal jika sesuai. Jadi maksudnya mana-mana perenggan yang kamu rasa sesuai, boleh hafal lah. Jadi bila-bila buat karangan berkenan je, terus masukkan. Ya, kan? Pendahuluan boleh dihafal. Biar kali ini cikgu akan kongsi dengan anda semua, kita pinjam teknik dikemasin. Okey, iaitu oleh Khairuddin Ayub. Okey, pada hari ini kita pinjam teknik dikemasin yang telah dicipta oleh Khairuddin Ayub. Okey. Dikemasin ni apabila kita membuat karangan, kita boleh gunakan di setiap pendahuluan, setiap perenggan kita boleh masukkan ayat-ayat ini, ataupun kalau tidak masukkan dalam perenggan, kita boleh gunakan sebagai pendahuluan. Okey. Yang maksudnya dikemasin ni ada teknik yang paling mudah, boleh dihafal, boleh dipraktikkan. Sebab kadang-kadang pelajar pun dia lemah bila membuat pendahuluan setiap perenggan. Mungkin pendahuluannya mantap, tapi pendahuluan setiap perenggan kedua dan seterusnya. Di teknik yang telah diterapkan oleh Khairuddin Ayub ni sangat membantu. Kita berikan kredit kepada beliau. Okey, teknik dikemasin ni sangat membantu. Okey, iaitu di diri sendiri, ke keluarga, masyarakat, mas tu dalam masyarakat, negara, dan boleh tambah satu, global. Okey, dikemasin. Teknik beliau ni telah mendapat macam-macam anugerah, jadi kita gunakan. Okey, apapun kita bagi kredit kepada Khairuddin Ayub ni kerana telah mewujudkan teknik dikemasin ini. Okey, jika berkenaan dengan diri, boleh gunakan pendahuluan ni. Prof. Amka, seorang sastrawan Indonesia, ada berkata, semiskin-miskin orang adalah orang yang miskin budi pekertinya. Kata-kata sini sengaja dipilih untuk menggambarkan budi bahasa seseorang itu amat penting dalam menjalani kehidupan yang penuh berbudaya. Dalam hal ini, peranan diri sendiri amatlah penting untuk mengubah diri ke arah yang lebih baik. Oleh itu, boleh masukkan. Jika soalan karangan berkenaan dengan diri sendiri. Okey, kalau keluarga, pepatah Melayu ada menyebut, bagaimana acuan, begitulah kuehnya. Pepatah ini membawa maksud, bagaimana kelakuan ibu atau bapa, begitulah kelakuan anaknya. Oleh itu, peranan ibu bapa amat penting untuk mengubah kelakuan anak masing-masing. Sehubungan dengan itu, boleh masukkan kan pepatah Melayu macam mana. Okey. Henrik Ibsen ada berkata, masyarakat adalah seperti perahu. Semua orang perlu membantu bagi menentukan arah kemudinya. Kata-kata itu sengaja dipilih untuk menunjukkan masyarakat berperanan dalam mengubah institusi keluarga, seterusnya kehidupan seseorang. Oleh hal yang demikian, ini tentang masyarakat. Kita beralih seterusnya kepada sekolah. Pepatah Melayu ada menyebut, belakang parang kalau diasah niscaya tajam. Pepatah tersebut membawa maksud bagaimana bodoh sekalipun seseorang itu, jika diasuh, akhirnya orang itu akan pandai juga. Pepatah ini sesuai dengan peranan sekolah, khususnya guru, dalam memastikan anak muridnya menjadi seorang yang berwawasan, mempunyai jati diri dan berilmu pengetahuan.
Sehubungan dengan itu, nampak kan pendahuluan dia sangat-sangat cantik. Terusnya, negara. Yang perlu dijaga adalah urusan yang kecil-kecil supaya jangan sampai merosakkan bahagian yang besar. Kata-kata itu diucapkan oleh Jesse untuk menggambarkan sesuatu perkara yang kecil. Jangan diperbesar untuk mengelakkan masalah yang lebih kronik. Dalam hal ini, jelaslah kepada kita akan pentingnya kerajaan, khususnya pemerintah, untuk memastikan masalah rakyat dapat diatasi dengan baik. Oleh itu, boleh masukkan cadangan terus. Dan yang terakhir, antarabangsa. Menurut Horace Walpole, dunia ini adalah komedi bagi mereka yang berfikir dan tragedi bagi mereka yang merasakannya. Sebenarnya masalah yang diperbangkit dalam sebuah negara, peranan negara-negara lain amatlah penting untuk membantu menyelesaikannya. Sehubungan dengan itu, ini adalah tentang global kan, macam mana, contoh macam COVID-19 yang berlaku kini. Okey, murid-murid semua, sekian saja perkongsian daripada saya pada hari ini. Saya berharap perkongsian ini dapat membantu membuka minda murid-murid semua untuk set dalam minda kita bahawa membuat karangan bukanlah susah. Pendahuluan yang menarik adalah terbaik untuk menarik minat pemeriksa dan memudahkan pemeriksa memberikan markah penuh. Saya berharap banyakkan membaca untuk mendapatkan ilmu, banyakkan belajar, banyakkan mengkaji, dan gunakan unsur-unsur alam sekeliling, pengalaman, lagu, lirik lagu, dan apa kemahiran yang ada untuk menjadikan karangan anda mantap. Sekian dahulu perkongsian saya. Untuk info bahasa Melayu yang lain, sila layari channel saya, Cikgu Syarul Vlog di YouTube. Apapun, bertemu lagi kita pada video akan datang tentang teknik menghuraikan isi dan membuat penutup. Sekian saja pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua menonton. Jangan lupa subscribe.